Hello guys, it's me Alex and this is my channel Alex Storytime. I'm a newbie dalam YouTube and I welcome you to my channel and Storytime. Perkongsian saya pada hari ini ialah cerita seram yang saya akan ceritakan semula daripada seorang penulis bernama Sasha yang bertajuk Koala Berbang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pembaca dan admin fiction Sasha. Sebenarnya, aku kurang pandai membuat penulisan dalam penceritaan. Terlebih dulu, aku ingin memohon maaf jika ada kesilapan dalam penulisan. Cerita ini aku pendekkan dan semoga pembaca faham apa yang ingin aku sampaikan. Cerita ni sering ku dengar dari umur 8 tahun lagi. Arwah nenekku suka bercerita kisah lama dan cerita seram. Dulunya, kampung kami rumah terlalu jauh jaraknya. Di belakang rumah kami ada sepohon pokok ara. Tengok pun memang nampak seram. Cerita bermula masa bapakku pulang dari kerja larut malam. Basikalnya terasa berat bila di kayu, bagai ada sesuatu yang menumpang. Pada masa itu, ibu sedang syarat hamil 8 bulan. Bapa pulang bermandikan peluh. Sebaik sampai depan rumah, basikal terasa ringan. Bapa berasa amat pelik, sebab tayar basikal tidak pancit. Tetapi bila mengayuh, terlalu berat. Angin sejuk berlalu. Seram sejuk bapa rasakan. Bertalu-talu bapa ketukkan pintu. Kebetulan arwah nenek pula bangun sebab nak ketandas. Maka, neneklah yang membuka pintu. Bapa terus masuk dan segera menyimpan barang peralatan kerjanya di atas meja dan mengambil tuala untuk mandi. Ketika itu, suara anjing mendayu-dayu. Rumah bagaikan digoncang. Dinding rumah bagaikan dicakar. Atap rumah pula bagai ditikam batu. Sesudah mandi, bapa terus masuk ke dalam bilik. Ibu menegur dari dalam kelambu. "Sayang, siapa sebelah sayang?" Lirik mata ibu melihat dengan cahaya api pelita. Bapa kerunsingan dan meremang bulu. Dengan tiba-tiba, api pelita terpadam dan rumah pula sekali lagi bergoyang. Terdengar hilayan ketawa mengilai-ngilai terbang mengelilingi rumah dan mujurlah masa itu kami tidur dengan nyenyak. Bapa dan ibu tidak dapat melelapkan mata sebab bunyi hilayan itu semakin kuat. Khawatir kami akan terbangun, nenek bangun dengan lantas menabur garam di sekeliling rumah. Entah apa yang arwah bacakan sehingga hilayan ketawa itu perlahan-lahan menjauh. Keesokan harinya, bapa tidak turun kerja kerana ibu mengalami pendarahan. Ketika itu, kampung kami hanya mengharapkan bidan kampung untuk membantu dan menyambut kelahiran. Kerana ketika itu, orang kampung masih lagi mempercayai kepercayaan adat lama. Bapa membawa bidan kampung untuk melihat ibu dan kandungannya. Nasib tidak terlambat. Bidan mengatakan penghuni pokok ara meminta pengeras untuk tidak mengganggu bayi yang dalam kandungan ibu. Bapa segerakan pemujaan bersama-sama orang tua di kampung. Arwah nenek pula membantu menjaga ibu yang lemah ketika itu. Hari menjelang hari dan masa untuk ibu melahirkan semakin dekat. Syukurlah ibu selamat melahirkan adik perempuan kami yang kelima. Tiba-tiba, kampung kami dikejutkan dengan kedatangan sepasang suami isteri dari kampung seberang. Kedatangan mereka adalah untuk memohon dengan ketua kampung bagi mendirikan sebuah pondok untuk menginap sementara kerana katanya mereka jenis mengembara. Kebetulan masa itu sebelah rumah kami ada tanah kosong. Ketua kampung bersetuju dengan permintaan mereka tinggal di kampung kami. Seandainya mereka tidak takut untuk tinggal di situ, kerana pokok ara sememangnya kami sekampung ketahui tidak menyukai orang luar bertapak di kawasannya. Suami isteri tersebut tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Pondok didirikan dengan begitu lancar.
Bapa bertambah keheranan karena ketika Bapa mendirikan rumah, kami banyak perkara yang berlaku. Tapi tidak pula berlaku apa-apa kejadian atau gangguan terhadap sepasang suami istri itu. Menjelang malam, kedengaran sepasang suami itu mengaji Al-Quran. Teriakan disambut teriakan, hilayan yang mengerunkan kedengaran dari pokok ara. Bagaikan sengit pertarungan, atap rumah kami berterbangan disebabkan gangguan tersebut. Tiba-tiba, tidak lama kemudian, tiada lagi kedengaran bunyi-bunyi tersebut. Arwah nenek melata kerana terkejut pintu rumah diketuk. Bapa beranikan diri untuk membuka pintu. Rupa-rupanya, suami istri itu yang datang ke rumah. Mereka menyampaikan pesanan agar seelok-eloknya pokok ara itu ditebang, dan suami istri itu akan turut membantu sepanjang proses itu nanti. Orang kampung bersepakat untuk menumpangkan pokok ara tersebut, kerana rata-rata penduduk kampung juga turut merasa takut kerana diganggu ketenteraman. Hari nanti kan telah tiba. Orang-orang kampung telah berkumpul. Tiba-tiba, perkara pelik juga terjadi. Belum sempat pokok ara itu ditebang, tanah runtuh menggelungsur, menarik pokok ara itu dan terus ditelan sungai. Suami istri itu memaklumkan bahawa penghuni pokok ara itu telah membawa balik rumahnya ke alam mereka. Semenjak itu, kami sekampung maupun kami yang duduk berhampiran bekas pokok ara itu tenang tidak diganggu lagi. Manakala sepasang suami istri itu berlalu pergi tanpa kami sedari. Sekian cerita ringkas daripada aku, Sasha.